Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk Dilalah Ayat ala Ahkam. Nama saya Muhammad Ikram bin Abdul Salam, bernombor metrik 2214075. Ta'rif Al-Quran. Ta'rif Al-Quran ialah kalam Allah, yakni mujizat Nabi yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir di dalam bahasa Arab, bermula dari surah Al-Fatihah sehingga diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan di dalam bahasa Arab secara beransur ataupun secara mutawatir. Jam'ahu wa kitabatuhu. Yang pertama, selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Ini menyebabkan ada ataupun tanggungjawab khalifah pada ketika itu untuk mengumpulkannya. Yang keduanya, wa yaqtaqal fi kulli ma'rikatu adada min hifzatul Quran. Ramai penghafaz Al-Quran yang syahid semasa peperangan. Jadi dikhawatiri Al-Quran ni hilang, dan khalifah pada zaman itu juga mengambil beratlah untuk mengumpulkannya. Poin yang ketiga, qala Abu Bakar li Umar an yajma'ul Quran. Abu Bakar menyuruh Umar untuk mengumpul ayat Al-Quran. Yang keempat, wajada Umar akhir surah Taubah ma'a walidah. Umar Al-Khattab mendapati surah Taubah merupakan surah terakhir ataupun ayat terakhir yang dijumpai. Subtopik yang seterusnya, nuzul Al-Quran mufarriqan wa hikmatuhu. Yang pertama, penurunan Al-Quran serta hikmahnya. Yang pertama, Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun mengikut jumhur. Ada yang mengatakan 20 tahun beberapa bulan, tapi kita mengambil pendapat yang jumhur ataupun majority, selama 23 tahun. Hikmah yang pertama, kerana ia diturunkan dalam masa 23 tahun untuk menguatkan hati Nabi dalam menerima Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, memudahkan Nabi untuk mengingatinya dalam masa yang tertentu. Jikalau ia diturunkan sekaligus, hikmah yang kita dapat tidaklah sampai ke hari ini. Sebab semua perkara yang berlaku mesti ada hikmah dan izinnya. Dan yang ketiga, hikmahnya taisir hifzahu ala sahabah, memudahkan para sahabat untuk mengingati dan menghafalnya. Sebab pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Al-Quran diturunkan dan juga hadis juga disampaikan. Rasulullah memberi kebenaran kepada beberapa orang sahabat untuk menulis Al-Quran, tapi tidak semua, kerana ia dikhawatiri bercampur aduk sama ada Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah saya serahkan kepada kawan saya, Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan bin Muhammad Tazri, nombor metrik 22144084. Jadi saya akan sambung pembentangan seterusnya dalam tajuk Hujiyatul Al-Quran. Al-Quran manahij hayat wa syar'iyah khalidah. Bermaksud Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam dan juga syariah dalam Islam. Maksudnya di sini Al-Quran merupakan sumber pertama hukum dalam Islam. Selepas Al-Quran, hadis. Seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi, aku telah meninggalkan kepada umatku dua perkara yang mana jika mereka berpegang teguh kepada perkara tersebut, mereka tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas di sini kita tahu bahawa Al-Quran merupakan satu perkara penting di dalam agama, kerana ia menjelaskan tentang pelbagai perkara dari segi aspek hidup kita untuk dunia dan juga akhirat yang akan dibentangkan sebentar lagi. Al-Quran hujiyatu sabit, iaitu Al-Quran tiada keraguan pada Al-Quran. Jadi seterusnya,
adalah ayat Al-Quran. Ini Al-Quran merupakan dalil qat'i as-subut. Bermaksud dalil-dalil dalam ayat Al-Quran ini yakin, tiada bantahan, tiada keraguan padanya. Okey, seterusnya dalam bawahnya pula ada dalil al-qat'i dan dalil az-zanni. Dalil al-qat'i ni maksudnya dalil yang tetap ataupun yang pasti, yang dah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya dalil tentang solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah. Maksudnya dirikanlah solat. Maksudnya tak ada bantahan. Semua mazhab, semua seluruh umat Islam kita kena mendirikan solat, walaupun ada mazhab sekian macam gini, sekian macam gini. Okey, maksudnya hukum solat itu adalah wajib pada seluruh umat Islam. Seterusnya dalil zanni. Dalil zanni merupakan dalil yang ada sedikit pendapat di kalangan ulama. Ikut ulama lah, macam contohnya dalil wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Maksudnya di sini ada ulama yang cakap kena haid 3 kali, ada ulama cakap kena suci suci 3 kali. Maksudnya dalil az-zanni ni berbeza mengikut ijtihad ulama, mengikut pandangan-pandangan ulama. Seterusnya anwa ahkamah, iaitu hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum-hukum ni ada banyak. Ada hukum-hukum pasal perihal kehidupan, ada hukum-hukum dalam agama, hukum-hukum jual beli. Jadi di sini ada 3 topik yang besar di bawah tajuk anwa ahkamah, hukum-hukum dalam Al-Quran, iaitu yang pertama ahkam i'tiqad, iaitu kepercayaan kita tentang tauhid kita kepada Allah. Yang kedua ahkam khalqiyah, maksudnya akhlak kita. Dan yang ketiga ahkam amaliyah, ini hukum-hukum perbuatan kita. Dalam tu ada banyak, ada tentang ibadat dan juga muamalat. Jadi seterusnya pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini adalah kita mestilah percaya bahawa Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Maksudnya apa-apa yang ada dalam Al-Quran ni tiada keraguan, tiada bantahan. Seterusnya Al-Quran ini disokong ataupun diujahkan oleh hadis, kerana ada 4 hukum ataupun sumber utama dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Qiyas, yang keempat Ijma'. Jadi 4 ini saling melengkapi antara satu sama lain. Macam contoh, ada hukum yang dah jelas dalam Al-Quran, macam dari qat'i tadi tu pasal solat, jadi kita ikut. Ada hukum yang tak jelas dalam Al-Quran, perlu dijelaskan oleh hadis. Jadi kita kena percaya perkara-perkara macam tu. Kalau macam contoh, kita percaya pada hadis je tapi kita tak percaya pada Al-Quran, macam itu tak boleh. Kita percaya pada Al-Quran je tapi kita tak percaya pada hadis, itu pun tak boleh. Jadi kita kena terima dan berpegang kepada hadis Nabi yang Nabi cakap tadi tu. Sabda Nabi, Nabi meninggalkan 2 perkara kepada kita, yang mana kalau kita ikut 2 perkara tu, kita takkan sesat, Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.